Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah sebelum kita ni memulakan ujian kitab kita ni pada malam ini, dan diteruskan dengan menghadiahkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Fatihah kepada Syekh Ismail Minangkabau. Mudah-mudahan kita ni memperoleh keberkatan daripada ilmu yang kita ni pelajari insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, untuk malam ini kita sambung lagi berkaitan dengan pengajian minggu lepas, dan seperti mana yang saya jelaskan, saya hanya akan mengambil beberapa part sahaja dalam kitab Kifayatul Ghulam, sebab nanti untuk peringkat lanjutan 1, lanjutan 2 dan bagian peringkat takhtim barulah memperincikan. Ini tujuannya untuk kita ni kan berkenal-kenalan dulu. Berkenal-kenalan dulu dengan kitab ini. Kalau sekiranya selepas-lepas ni ada bis kita akan mengambil yang lebih details, memang ada tu akan disediakan ataupun akan disampaikan. Hanya 6 minggu, itu istilahnya tu. Kalau 6 minggu kan mengkhatamkan kitab ni, kan mustahil lah, payah. 1 semester ni, pembelajaran 1 semester. Okay. Tapi insyaAllah sekurang-kurangnya kita ni tahu, basicnya bis kita pun sudah tahu daripada sebelum ini pun sudah diajarkan. Jadi tidak lagi asing lah tentang kitab-kitab turas lama ni. Dan insyaAllah untuk hari ini, minggu lepas, kita ni sudah melihat bagaimana kajian penyelidikan yang sedikit dalam kitab itu, sedikit saja beberapa penambahan-penambahan. Okay. Dari segi bab najis umpamanya, sebelum ini bab najis telah dijelaskan, yang mana selain daripada hilang 3 tu, baru kita ni tahu dalam kitab Kifayatul Ghulam menambah lagi dengan 4, iaitu yakin. Kita ni hilang bau, hilang rasa, hilang warna, dan yang keempat yakin. Dalam kitab lain biasa 3 ni 3. Itu saya bawakan beberapa kajian-kajian, dapatan, mungkin ada yang minggu lepas berkesempatan. Kenapa najis, kenapa air kencing kanak-kanak laki-laki Nabi arahkan untuk, ni recall saja, Nabi arahkan untuk kita ni percikan sahaja. Sedangkan air kencing kanak-kanak perempuan lebih menjurus kepada dibasuh. Okay. Jadi dalam kitab Kifayatul Ghulam menjelaskan cukup untuk dipercikkan sahaja tu, air najis kecil, najis besar. 2 ni kena sabut, kecil dan besar. Tapi memang saya bawakan lagi dengan dapatan-dapatan lain, supaya kita ni melihat bagaimana kita ni menjawab setiap isu itu berdasarkan dapatan-dapatan sains, supaya lebih menambahkan kefahaman kita ni. Rupa-rupanya walaupun sudah 1444 tahun yang lalu Nabi SAW, dari mula Nabi berhijrah atau menyampaikan agama Islam, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang masih relevan. Barulah didapati rupa-rupanya kadar bakterianya sedikit. Okay. Lepas itu kita ni bincangkan minggu lepas bab pengharaman khinzir, babi. Artinya kalau binatang tu dah berlihir, dah tak halal dimakan tu, kita tahu sudah tu, payahkan disembelih, dah ada urat marihnya. Okay. Itu berkaitan dengan khinzir. Kali ini kita ni berkaitan dengan insyaAllah bab salat, bab zakat, bab puasa, bab haji, umrah dan soal jawab.
dalam solat ni semua ni, zakat ni semua, kalau agaknya dalam masa beberapa jam ni, semua ni dijelaskan kategori handal ni. Kategori luar biasa ni. Ya jual haji, ya jual solat, ya jual zakat. Menjelaskan boleh barangkali kan, memahami sekaligus ni, ni terstak ni. Okay? Kalau komputer RAM-nya panas terus ni. Jadi kita ni santai-santai saja. Santai-santai saja. Habis kita kan ada kena sediakan air, gula-gula, makanan apa tu, kalau kan makan. Tapi sambil itu kalau anda tahu tanya. Jangan habis kita malu-malu. Ini kadang habis kelas baru kan makan. Makan silakan. Ada saya ada masih lapar juga apa. Silakan. Baik. Untuk bab solat, ia bermula daripada halaman 10 hingga 31. Dalam kitab hadis kita, halaman 10 hingga 31. Yang menjelaskan berkaitan huraian pengertian, syarat, hakikat, wirid dan doa selepas solat. Ini perkembangan ilmu. Dalam kitab-kitab lama selalu menggunakan perkataan hakikat. Tapi sekarang ini, kalau kita ni lihat hikmah ataupun rahsia. Ini kadang-kadang ada digunakan certain kitab hikmah ataupun biasanya kebanyakannya hikmah lah. Hikmah dilaksanakan solat. Tapi orang-orang dulu ni lebih akan menjelaskan apa rupa bentuk yang akan kita ni buat, ibadah yang akan kita ni buat itu. Sekarang bisa kita lihat. Ada diberikannya contoh bagaimana kita ni membahaskan berkaitan dengan solat. Seterusnya penjelasan tentang berkaitan dengan niat solat, penjelasan tentang solat Jumaat, solat-solat sunat yang lainnya, dan memandikan mayat. Masuk dalam bab ini. Bab solat ini masuk bab memandikan jenazah. Dia dicampurannya juga. Dicampurannya. Okey? Baik. Berkaitan dengan bab solat, timbullah beberapa persoalan. Timbullah beberapa persoalan selalu yang diajukan. Kita ni mengambil Syekh Ismail Minangkabau ni sememangnya bermazhabkan ahli sunnah wal jamaah. Dan ada juga yang mempertikaikan kenapa kita ni perlu bermazhab. Ni ada. Kenapa katanya kita ni perlu solat ni bermazhab, cukup kita ni berpandukan kepada yang diajarkan oleh Nabi SAW dan Al-Quran. Jangan lupa masih ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan berkaitan dengan solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ni simple. Hadis ni ringkas. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kalau ditukar saja hadis ini, kalau Nabi kata sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang, yang jadi masalah kita ni, adakah mampu atau indah mengikut benar-benar macam mana Nabi solat? Okey. Indah mungkin rasanya. Seorang yang maksum, seorang yang benar-benar menjaga solatnya, okay, kita ni terpaksa mengikut macam mana keadaan Nabi solat. Sallu kama usalli contohnya. Tapi Nabi gunakan sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sebab Nabi tahu akan ada sekeliling Nabi, sahabat-sahabat yang memerhatikan, yang melihat bagaimana Nabi sembahyang. Sebab itu dari segi kita ni mengangkat takbir umpamanya Allahu Akbar, ada yang menyimpan di antara paras dada, ni dada dengan pusat. Kita ni mazhab Syafi'i pertengahan. Okey, sini. Ada mazhab Maliki ditutupnya pusatnya. Okey. Jadi ada yang indah menyimpan tangannya di semua sembahyang itu, tidak jadi salah. Yang jadi salah apabila kita ni ada ilmu, semua dipakainya. Rakaat pertama Allahu Akbar, Syafi'i ku pakai.
Rakaat kedua, Allahu Akbar. Pusat tutupnya. Dicampur adukkannya. Ini jadi masalah. Karena tanya juga arah kami, kenapa di Brunei menekankan ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i ini, tidak boleh yang lain. Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi pastikan kita ini benar-benar tahu. Kalau kita ini kan pelbagaikan, semua mazhab tu kan diajarkan, di sekolah agama paning nih. Jangan sekolah agama, jemaah-jemaah saja pun paning. Kenapa sekejap ini? Nama apa? Kadang-kadang kami ke masjid-masjid, ada jemaah tidak tahu kenapa ya macam ni, macam itu. Oh, banyak pertanyaan. Kami waktu menjalankan jiraya wara ke masjid-masjid berkaitan sembahyang mazhab Syafi'i, banyak pertanyaan jemaah. Kadang kita ni rasa di Brunei ni sampai sudah knowledge satu. Rupanya ada pihak-pihak tertentu yang masih lagi belum tahu juga. Ini sebenarnya mengelak daripada kekeliruan. Biar kita satu-satu itu dulu. Okey. Kenapa mazhab Syafi'i lebih mendominasikan idea kita ni? Sebab salah satu faktor menyumbang kejayaan satu-satu mazhab juga adalah pengikutnya. Pengikut-pengikutnya. Jadi pengikut-pengikut Imam Syafi'i ini di antara yang mempeloporinya lagi balik ataupun menghidupkan balik apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Contohnya Imam An-Nawawi. Satu, kalau akan menjelaskan berkaitan dengan mazhab Syafi'i, jangan terus kepada buku mazhab Imam Syafi'i itu. Dan ini perlu lagi rujuk kepada buku Imam An-Nawawi. Kerana apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul jadid, qaul qadim. Okey, ada dua. Mungkin yang waktu awal-awal macam ni, yang kedua macam ni. Saya akan menjelaskan itu dengan panjang lebar. Yang saya akan jelaskan di sini, sembahyang hidayah ini memanglah melihat bagaimana keadaan Nabi SAW solat. Ini sudah-sudahlah, kadang-kadang jadi pertengkaran ni. Satu pihak kepada pihak yang lain. Dah mau selesai. Yang sepatutnya diriuhkan yang anda sembahyang langsung ni. Bukan pulang kita ni kan menyuruh salah dan salah ni. Salah baninya. Itu saya misalnya saya warning jemaah. Bukan pulang warning apa. Lepas kita belajar ni saya yang kita ni lihat solat kita ni jangan urang. Kadang melirik betul matanya. Macam bukan sih yang kena ajarkan. Itu jadi masalah tiap. Dan ni belajar untuk kita ni supaya kita ni lebih tahu. Jangan kita ni lihat yang kita ni belajar indah sama macam orang, terus tiap kita gorkan. Istilah sebahagian orang jadi mufti ya. Ada ni. Pas tu yang kena tagur kanan ni anu barukan ke masjid. Dia lagi jadi ke masjid. Kena tagurkannya salah, nyamal terus bah. Ini realitinya, Dan ni kan saya sendiri pun kadang-kadang belum diberi kekuatan untuk akan menegur kalau ada orang salah, belum diberi kekuatan bah. Kecuali orang tu saya kenal. Tapi balik-balik sudah saya kena ni. Saya kena. Bila sebelah saya solat, contoh. Selalu ni kita ni buat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa tadi baca? Sebelum amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Selalu kan? Tadi baca kan? Kita mengganggu solat kita ni. Bagi yang tahu. Sebab dijelaskan oleh Jabatan Mufti Kerajaan kita ni sendiri, boleh kita ni sebut doa tu, tapi untuk kita ni solat seorang diri. Untuk solat berjemaah, lebih baik diam, tunggu, berbayar sama imam membaca amin. Ini lebih besar pahalanya. Apabila serentak amin itu, amin berbayar semua, maka malaikat akan turun, menaikkan segala permintaan kita ni dan doa-doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dah berasas kan dan ikut sejebah. Dan ni dah tahu itu yang jadi anunya tu. Kalau seorang diri boleh. Sujud lama juga. Ya sujud. Okay.
Yang batah ni kadang-kadang imam. Ada je tu dah tahu. Allahu Akbar. Imam, selagi namanya imam, ia tidak boleh membuat sesuatu itu mengikut cita rasanya. Ia perlu tahu keadaan jemaahnya. Indah jual lambat, indah jual cepat, sederhana. Sujud dia bata-bata, sujud dia bata-bata. Sebab melihat kepada sujud itu doa dikabulkan. Dan ini pun kesilapan dalam pemahaman kita ni. Kita ni fikir sujud doa yang dimakbulkan Allah pada ketika sujud itu pada sujud yang terakhir. Tidak. Setiap kali sujud. Setiap kali rukuk. Satu kalau orang Arab, sujudnya batah, rukuknya batah. Itu doa dimakbulkan. Dah payah tunggu pintu Kaabah terbuka. Ada kan? Hari ini Ustaz Syepul tahu kelita matahari berada di tengah-tengah Kaabah 100 tahun sekali baru pernah wujud lagi. Banyakkanlah berdoa. Macam saya kata takjub kita itu satu hal. Alhamdulillah benda tu memang 100 tahun kali ya. Mungkin. Tapi berdoa tu yang Allah. Baik pulang tunggunya hujan tu. Hujan turun, berdoa. Tentu ada hadisnya. Ayam berkokok waktu subuh, doa. Ada hadisnya. Tidak payah tunggu yang 100 tahun. Yang tiap hari ada pun, tidak je orang bawa berdoa. Bila maghrib ke isya tu bang. Waktu iqamah, waktu azan iqamah. Itu doa yang dimakbulkan. Paling mahal ujungnya tu yang gitu. Akan terdapat malang dan siksa. Andai kata mesej ini tidak dihantar kepada orang yang lain. Rejab. Waktu Rejab. Syakban. Bermaaf-maafanlah. Kerana catatan terakhir. Ya Allah. Ada sudah mengambil tugas malaikat itu. Kadang-kadang kita ni banyak mengambil tugas orang. Masa ni. Kita ni selalu bercakap mental health issue kan. Yang saya kenapa jadi mental health ni. Sebab kita ni menjalankan tugas Allah sudah apa. Kasar belang bunyinya. Tapi benar. Takut kita ni akan berhadapan dengan takdir itu. Mesti tu macam ni. Mesti tu macam ni. Buat macam ni. Indah kau karang berzeki karang. Ni awal ni sudah. Payah karangkan cari kerja. Payah karangkan ni. Payahkan itu, ini, itu, ini, itu, ini. Walhal kata Allah. Allah telah tiupkan rezeki. Allah telah janjikan rezeki pada ketika seorang anak itu berada di dalam kandungan. 3 bulan dalam kandungan. Kita ni banyak fikir. Too much thinking. Saya kena tanya. Waktu tu saya kena tanya. Macam mana kita ni kan berhadapan dengan mental health ni. Macam mana kan berhadapan sama mental health ni. Yang saya tahu. Dalam Al-Quran sendiri ada menjelaskan 3 perkara. Mata, jaga penglihatan. Jaga pendengaran dan jaga hati. 3 perkara ni memang dijelaskan di dalam Al-Quran. Adakah kita ni jaga ketiga-tiga ni? Sebelum menjawab kepada bagaimana melihat kepada mental health issue ni, kemurungan, anxiety dan sebagainya, kita ni lihat 3 perkara ni. Adakah kita ni benar-benar jaga 3 perkara ni? Mata kita ni, okay, telinga kita ni yang kita ni dengar, okay, dan seterusnya kita ni jaga hati kita ni. Sebab itu Allah bagi 2 mata, 2 telinga, mulut 1. Macam the balance. Kenapa indah mulut tu 2? 2 kan senang. Puting depan, puting belakang. Orang belakang cerita tadi nyampuk aja. Laki-laki payah ni. Bini jangan. Bini kehebatannya itu sudah tu. Ya Allah Ta'ala bagi sambal. Itu sambil marah-marah bawang tu. Jangan cakap nanti tu mendengar tu telinganya. Laki-laki duduk depan-depan. Bercerita. Tanya balik. Cuba tanya balik. Apa yang bercerita dengan itu. Mana tahu tu. Apa kannya. Artinya fokus tu laki-laki. Ini dah jangan. Satunya saya dalam kajian sains menjelaskan. Bukan lagi sains dari segi perubatan kesihatan. Otak laki-laki lagi besar daripada bini-bini. Around mungkin laki-laki kalau saya tidak silap. Betulkan saya nanti kalau saya silap. Kita boleh cek. Laki-laki 1.5 kg. kg lah. Sekilo lebih otak aneh. Gram dia patut tu. Saya yang terconfuse antara gram sama kg ni. Kalau otak segram dengan damit ke. Bini-bini 1.2. 1.2 atau 1.3.
siapa hebat? Laki-laki ke bini-bini? Selalu yang menjawab bini-bini menjawab tu. Bini-bininya. Walaupun dia beritahu tu, otak laki-laki 1.5. Bini-bini 1.3. Saya tanya, siapa hebat? Bini-bininya. Laki-laki saya tanya, bini-bini kan laki-laki hebat. Anda tahu setah, doktor? Tu laki-laki punya jawapan. Anda tahu sebelahnya tu bininya kali. Okay. Satu, jangan marah kalau laki-laki malah lupa. Kan space-nya besar. Lupa betul di mana menyimpan. 1.5. Come on. Di mana tu sini ni ada tu. Searching lambat sikit. Kalau bini-bini, jangan heran. Laki-laki jangan heran. Kalau kena ungkit yang 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Sebab damit senang yang mencari. Jangan bola. Ni nah. Seorang marahkan satu hal, semua terbabit tu, semua tu berangkai tu sekarang. Itu baru mesej berangkai kalau bini marah. Okey? Baik. Ini tu selingan, selingan saja. Sekarang bis kita membaca memanjang kitab Turasa ni jadi cerita Piramli kita ni. Okey? Baik, tadi cuba baca petikan yang pertama ni. Baca ramai-ramai ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wa ma yata'allaqu biha. Apa artinya yata'allaqu biha ni? Yang berkaitan dengannya. Yang mempunyai hubung kait dengannya. Bab solat wa ma yata'allaqu biha. Okey. So jangan cakap kita ni masa ni saja mencampur adukkan bahasa. Ni yang lama ni. Bukan bahasa Melayu tu. Okey. Cuba kita ni baca lagi. Pada baris yang pertama. Ini suatu yang kita tahu. Yang ta'aluk. Dengan. Kejap. Sabar. Cerita di atas sebaris satu. Sudah menjelaskan berapa kenyataan tu. Sudah menyatakan tentang sembahyang. Okay, yang mempunyai kaitan. Lepas itu dikaitkannya lagi dengan rukun Islam. Lepas itu beritahunya yang kedua. Daripada yang 5. Kan andal. Satu paragraf itu berapa ceraian kan tu dibuatnya. Kita ni bahasa moden, inilah kitab yang membahaskan berkaitan dengan sembahyang. Dan lagi kita ni kan menyebutkan tu. Yang mana sembahyang tersebut, itu pada ayat lain. Merupakan sebahagian daripada rukun Islam. Iaitu rukun Islam yang kedua daripada yang 5. Pun jarang. Hanya kita disebut daripada rukun Islam yang kedua sahaja. Penekanan. Okey, penekanan ini satu katanya itu kita ni sudah tahu yang ini adalah untuk bagi permulaan yang kan mau belajar. Diajarkannya rukun Islam sebelum ini, dikaitkannya di sini, dijelaskannya dalam ini akan menjelaskan berkaitan dengan rukun Islam. Yang belajar pun ingat balik. Kita memang tahu sudah ya, bagi orang yang baru. Bagi orang yang baru. Okey, dan disambung. Adapun 2 perkara. Pertama, sembahyang pada lughah. Lughah ni bahasa. Lughatan. Kan dicampurnya. Sembahyang dari segi bahasa. Habis kita belajar buku fiqah, sembahyang daripada bahasa. Lughah. Dan kedua, sembahyang pada syarak. Dan makna sembahyang, minta doa, mana-mana hajat, kebajikan. Inilah makna sembahyang pada lughah. Ulangnya balik. Memang macam itu. Sudah tem beritahu sembahyang pada lughah adalah sesuatu bla 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 bla. Sudahnya selesai, inilah makna sembahyang pada lughah.
Jarang kitab lama ni straight memanjang. Ia akan balik semula. Salam, silakan. Ia akan balik semula. Okey. Dijelaskannya di sana. Sembahyang pada syarak dan makna sembahyang pada lughah. Baik. Melihat kepada penjelasan makna solat pada lughah adalah ni yang dijelaskannya ni. Minta doa mana-mana hajat kebajikan. Ada yang menjelaskan as-salah ad-doa. Sembahyang itu adalah doa. Dan sebab itu juga ada yang mengambil maklum oleh kerana sembahyang itu doa, selepas salam yang kedua ada tepus muka. Cuma pendapat ini indah kukuh. Habis salam yang pertama, masuk salam yang kedua, indah ada dijumpai pada mana-mana nas untuk kita ni menepus muka. Okay. Cuma ulama-ulama dulu, sebahagian daripada kitab-kitab turas ini ada menjelaskan juga. Sebab melihat kepada solat ini ad-doa. Selesai saja, tapus muka. Misalnya ini tidak. Okey. Cuma tu kalau kita ni kan jelaskan. Jangan karang ni, tapus muka. Itu ni. Neraka ba ni? Teman-temannya. Mana ini orang menerima? Saya pun ngalih bah kadang-kadang. Ngalih bukan pelang pasal apa. Ngalih kita ni sesama kita ni tu bertelingkah. Sampaikan kita ni lupa ada orang yang langsung indah solat. Ini yang harus dipeduli sebetulnya. Bukan pelang kita ni kan membiarkan orang silap dalam melakukan solat. Okey? Tidak. Itu sama-sama tadi berusaha. Tapi makna ni, solat ni adalah doa, meminta. Kita ni di Brunei mengajar bab solat ni, cuba kita bayangkan. Dari awal kita ni belajar solat. Siapa sembahyang? Masuk surga. Indah sembahyang, masuk neraka. Jadi buku kita ni buku mengajar kanak-kanak macam tu kan? Dapat pahala, dapat dosa. Apabila Kupu SP diminta untuk mereview buku silibus kanak-kanak, salah seorang di antara yang mereview itu, pensyarah yang mereview itu, ya, apabila saya baca buku-buku ini, ya, bukan mengatakan salah, indah. Tapi kita ni lihat mana kebaikannya. Mana untuk yang perlu ruang-ruang untuk kita diperbaiki. Kita ni macam memaksa anak-anak itu untuk solat disebabkan adanya siksaan. Kenapa indah kita ni katanya membuat sesuatu yang kanak-kanak itu mau solat sebab habuan bah. Okay? Sebab ada something yang ni rugi ku ni sembahyang semua tu bah. Kita ni sediakan yang kau sembahyang lah masuk neraka kau ni. Neraka yang jahanam gitu. Tu penekanan tu Akhirnya nikmat untuk solat itu hilang bagi kanak-kanak. Dia hanya solat kerana takut. Satu saya suka satu kenyataan yang dibuat siapa ni Johan Maharaja Lawak tu. Saya suka dengan pendekatannya yang mengajar anak-anaknya. Saya selalu share. Ya, ia mengajar garang je ni. Ia mengajar garang ni. Hilang psikologi. Saya boleh pernah bininya memvideo. Di-share-nya Instagramnya apa. Orang bertanya macam mana ia mengajar anak-anaknya. Anak-anaknya bukan saja hafal surah. Tapi hafal makna. Surah-surah lazimat tu. Ini apa maknanya, ini apa maknanya, ini apa maknanya. Jadi adalah indong-indong kawan-kawannya. Kalau syoknya, kalau cuma ni yang antar mengaji rahanulahnya. Arah si Johan ni. Ini bininya antar behind the scene. Tu yang kamu lihat datunya yang di depan tabir kayaknya tu. Yang di belakang anaknya damit tu dengan yang migang rotan. Pahamnya salahnya dia empasnya di lantai pulang. Dari tadi ni balik-balik salah. Macam kita mengajar guru-guru lama mengajar lah. Hanya karangan ni dah boleh mahkamah habis kita sekarang tu. Payah. Akan membentuk generasi sekarang ni tu payah. Salah sikit confirm. Viral.
netizen dan sebagainya. Yang menarik perhatian saya adalah apabila yang mengajar anaknya ni, Nyak, setiap kali kamu solat, kamu baca doa basar-basar. Baca doa basar-basar. Dan setiap doa itu mesti ada doa untuk adik-beradinya, untuk bapanya, mamanya, siapa saja. Doakan baik untuk orang dulu. Lepas itu baru kamu minta apa yang kamu mau. Tiba-tiba sekali itu mungkinlah katanya anaknya tu mintakan beli barang ke mainan. Kan kanak-kanak apa taunya. Itu kelebihannya doa yang dibacanya dengan basar-basaran itu tadi. Bila ia tahu anak-anaknya ni mungkin kan membeli toys dan sebagainya. Habis diorang sembahyang berjamaah pemalam. Malam ni katanya kita ni ke istilah tadi tu pasar malam lah. Pasar malam diorang tu ada berjual segala barang-barang mainan apa jual kan. Mungkin salah seorang doa daripada adik, abang ataupun kakak katanya dimakbulkan oleh Allah. Itu caranya mengajar anaknya tu supaya jadi anak-anak excited kan berdoa kan. Kan mau sembahyang, apapun permintaan sembahyang, apapun permintaan sembahyang. Apapun masalah sembahyang. Jangan apa-apa masalah status sekarang ada WhatsApp tak dibuat. Sudah kena tanya untuk aku kata bukan ni, ini umum. Tu orang kita ni tu. Selalu tu. Okey. Saya heran ni WhatsApp status ni kena buat. Saya share juara status tapi jarang baca. Tak kena marahin ni. Jadi saya kita melihat kayaknya status ku tu. Aku sendiri jangan melihat statusnya ku. Ku share ganya tapi nak melihat status. Kali saya pertanyakan balik sengaja. Saya bini-bini ni mesti diajar je ni. Bukan pulang dia perlu diajar ni. Saya jaga mata, jaga pandangan, jaga hati. Melihat status orang kan dibandingkan dengan kehidupan kita ni untuk apa? Itu baginya sakit mental health tu. Karena jawab juga. Kan dia pentingnya status tu untuk dilihatnya. Ruksian yang upload status untuk dilihatnya. Ada saja penjawab. Supaya kena reply. Boleh. Tidak jadi masalah. Tapi macamnya saya tu tadi. Kita ni jaga. Supaya indah berlebihan. Okey. Artinya doa. Simple saja ni ayatnya. Doa mana-mana hajat. Adapun makna sembahyang pada syarak itu iaitu yang dikata oleh Imam Rafi'i radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan dalam sistem penulisan yang menggunakan rujukan. Kalau akademik menghampiri kepada APA style lah. Ganya yang membuat tahunnya di sana. Kalau dibuatnya Imam Rafi'i ini 1950 contohnya di sana APA style dia citationnya. Macam mana ia membuat citation. Bermakna apabila ada yang mengatakan kitab-kitab lama ni ada merujuk kepada kitab-kitab muktabar, ulama-ulama muktabar, itu salah. Itu salah. Okey. Belum lama ni pun ada juga yang mempertikaikan tentang kitab Munyah Musalli umpamanya. Ada hadis-hadis dhaif dimasukkan, ada beberapa kenyataan yang mungkin mengelirukan. Saya orang yang mengkritik itu, ia dia tahu apa penghasilan tentang penyiapan Imam Syekh Daud Abdullah Al-Fatani pada kitab Munyah Musalli. Memang dalam kitab Munyah Musalli dia menggunakan sebarang rujukan. Bagi orang yang belajar dia akan tahu. Memang kita patut indah menggunakan sebarang rujukan. Kerana apa? Kitab Munyah Musalli adalah dikarang untuk raja yang kan mau belajar ataupun yang kan mau melakukan solat. At-Tamanni itu yang bercita-cita, yang berkeinginan untuk solat. So dibuat oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani tentang solat itu. Menggunakan ingatannya. Tarafnya wali. Okey. Taraf Syekh Imam Daud Abdullah Al-Fatani itu memang dikenali sebagai waliullah. Apabila yang mendengar Raja Koreas
tentang apa yang dibuatnya tu nada menggunakan rujukan, ia pun membuat dengan lampu yang bertutup keluar cahaya dari tangan. Kita cubalah membuat sesuatu tutup lampu, buat biut atas bawah. Okay. Ini ulama-ulama dulu. Macam saya beritahu, buku digulung, diikat, kalau sudah siap, buang ke laut. Andai kata bagi berkat, balik semula. Boleh cuba. Boleh cuba. Tidak ada jadi masalah. Tidak berbalik, tidak pulang saya tahu. Cubanya, saya cuba saja kan. Kita membuat salinan. Bukan buat buku. Buat insyaAllah. Andai kata buku ini baik untuk ummah, maka akan kembali kepada gua. Buang. Pantai tungku itu. Nunggu balik. Artinya berkat itu. Mungkin sekarang ini anda pakai buku, pakai laptop kan. Sama laptop itu buang tu. Dah rusak ni. Pandai ada sekarang tu. Pandangan-pandangan yang lain tu. Macam ada saja orang-orang jadi wali ke dia ni. Itu masalah tu. Okey? Baik. Apa yang dijelaskan di sini adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyurut makhsusah. Bermula makna sembahyang pada syarak iaitu beberapa bacaan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Okey. Aqwal wa af'al. Perkataan dan perbuatan. Muftatahatun yang dibuka. Fataha yang dibuka, terbuka. Bitakbir pada menggunakan dengan takbir. Dan khatimah atau mukhtatamatun yang disudahi dengan salam. Tapi ada syarat yang tertentu. Solat ini mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh, makan, minum, berkata-kata halal. Mun bercakap haram payah tu. Halal. Tapi apabila kita ni solat, jangan cuba-cuba. Kerana membawa hukum haram. Adat yang menyangkut arah mulut, gigi kambing. Daging kambing itu. Ilallah. Sembayang sudah ni. Semana ni ya. Sayang ni. Sedikit jonganya ni. Batalan. Sah ke batal solatnya? Batal. Okay? Sebab ia makan. Cara yang dibuat? Ludahi. Jadi saya meludah ni. Ke kiri ke kanan ada orang sebelah menyangkut. Ke depan takut ada imam. Tampal-tampal daging kambing belakang sini sekarang. Ambillah. Ada sedikit, ambillah, simpan dah dulu. Yang penting indah ditalan ke dalam mulut kita ni. Satu, kita ni kan solat, kumur-kumur, baru gigi benar-benar bersih-bersih. Okey. Seterusnya, dijelaskan lagi. Hakikat sembahyang. Cuba baca. Ini syok sikit. Adapun hakikat sembahyang, halaman 10 juga. Jumpa. Surat 10, baris berapa kan? Mana tu? Barisan ke 4 dari bawah. Okey. Cuba baca. Adapun kenapa ada tu? Apa ni? Masuk serta yakni mengetahui yang disembah dan rukunnya dan yang membatalkan dia. Yang kedua,
Suruh Allah Ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat. Hakikat. Pernah dengar ni? Hakikat solat ni? Dijelaskan hakikat solat ada 4 perkara. Kan sembahyang. Digunakan perkataan masuk. Kan sembahyang mesti ada ilmu. Bukan sembahyang saja-saja. Apa ilmu yang perlu ada? Pertama sekali, kita ni mengetahui yang disembah. Di awal-awal sudah dijelaskan kan? Indah sah ibadah, kita ni indah kenal kepada pencipta. Kita ni. Ini mesti ada ilmu. Yang kedua, mengetahui syaratnya, rukunnya, dan perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i, perlu tahunya, membezakan di antara rukun dengan syarat. Kalau yang dapat membezakan sekalipun, ia tahu rukun ani-ani, syarat ani-ani. Itu dalam mazhab Syafi'i. Bukan strike apa tu? Supaya kita ni tahu yang solat itu kita dilaksanakan dengan betul dan tepat. Satu perkongsian yang dibuat waktu tilawah Al-Quran Masaniyah yang di Malaysia. Bagaimana keadaan Nabi Ibrahim yang tawaduk dengan ibadahnya. Sedangkan kita ni katanya manusia mengira-ngira memberi markah dan nilai untuk solat kita ni sendiri. Hari ini aku solat berjemaah. Alhamdulillah aku dapat 27 pahala. Siapa kita ni katanya berbanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh hebat manusia hari ini apabila ibadahnya ia sendiri yang memberi markah. #deep. Sekarang ada punya lah tu. Yang ketinggalan zaman benar. #deep. Dulu hashtag tu orang dah membaca tu tuan. Masa ni hashtag tu tak mesti kena baca tu. Ya tepuannya kami menyindir tu. Anak-anak muda. Kondisi kita. Fahami tiap. Okay. Hashtag tu pulang yang. Kalau untuk bagian IT. Hashtag tu untuk kita ni membagian tu macam keywords. Search saja hashtag itu. Ramai banyak tu yang keluar tu. Tapi orang salah guna. Panjang tu lagi kadang-kadang. Saya bagian IT ni pun sekitar. Apa ni hashtagnya ni? Rupanya ayat disusunnya tu. Tak panjang. Kifayatul Ghulam pada bab. Sekaligus. Hashtag Kifayatul Ghulam bab menjelaskan tentang. Kalau orang dah faham semua jadi ijazah. Apa ya? KIFAYATULGHUL. Manjangan ya. Okay. Ini dijelaskan. Kitab lama, kitab ni Syekh Ismail Minangkabau menjelaskan kepada kita ni, masuknya kita ni untuk solat itu mesti ada ilmu. Yang kedua, berdirinya kita ni, qiyamnya kita ni itu adalah sebagai mengagungkan, ta'zim. Membesarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab solat ini adalah perintah Allah. Ibadah ini adalah yang disuruh oleh Allah. Bukan untuk kita ni kan meminta nilai dan sebagainya. Kita ni yang solat ini pun belum tahu dapat masuk syurga. Kalau bukan kerana Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Itu saya balik-balik pesan ada diri saya. Dan ini selalu minta husnul khatimah. Allahumma khtim alaina. Ya Allah. Kita ni mudah-mudahan kita ni dimatikan dalam mati yang husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Sebab tu ya ada 27, ada 25. Okay? Pahala solat ni berjemaah. Bagaimana kita ni berdiri itu mengatakan kita ni mengagungkan Allah. Mengagungkan akan suruhan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia, jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah aku, kata Allah. Beribadah. Indahnya hidup kita ni setiap hari kalau kita ni anggap ia ibadah. Itu yang indah tu.
Ngalih kita ni, apa sekalipun kita ni buat, indah dapat pujian sekalipun. Kalau kita ni rasa, ni ibadah. Kalau bukan arahku dapat, keluarga aku dapat, tanya akan happy, gembira. Sebab saya pun kena tanya soalan-soalan yang sama. Soalan-soalan ni kadang-kadang menjadikan kita ni ngalih juga. Ngalih bilang bah. Karena minta ada video tadinya saya sekarang bagi. Sebab ani on the way. On the way ke mana? Mengajar malam lagi. Tadi pagi sudah ceramah petang, ceramah ni malam ceramah lagi. Ini kita ngalihkannya. Yang ku kena tanya ni pelang buat ku ngalih ni. Anda kena tanya, anda pelang ngalih. Kena tanya ni pelang buat ngalih ni. Okay? Jadi habit sudah. Bukan pelang jadi habit apa. Sebab teguran daripada Allah Ta'ala pada saya jelas. Sebab saya ajar orang lain untuk mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita ni. Satu, urusan orang kita ni mudahkan, Allah bayar 10. 10 Allah mudahkan. Jadi waktu saya belajar sampai master, PhD dan sebagainya, inilah yang memberi impak. Syarah saya pada ketika itu katanya, yang penyelian saya, sudah tanya, fokus dengan penulisanmu ni. Jangan lagi menerima undangan-undangan ni dulu. Ini saya cuma akan beritahu saya ngalih cuma tu bah. Andai kata Allah izinkan untuk meninggal dunia, kenapa nak kamu menyampaikan arah masjid sekian ni? Ngalih ku. Aduh alasan lah. Okay? Saya tak apa-apa lah Prof. Tak apa-apa lah. Boleh lah insyaAllah. Tapi dia tahu syaitan tu mengganggu juga. Itu kau nak banyak saya kau buat. Dia siap karang ni. Macam bermain di telinga. Tapi saya yakinkan dalam hati Allah insyaAllah aku tolong orang. Allah akan tolong aku. Bukan minta tu aku nolong orang ni. Orang akan tolong balik. Tidak. Aku mau Allah tolong. Ya Allah. Allah tolong. Waktu saat-saat getir itu. Kan siap sudah penyelidikan ni. Tiba-tiba. Dr. Adi Melayong menteks. Ini kisah penyelidikan saya PhD itu. Mencari bahan untuk bab 5 ni. Untuk akan menganukan lagi. Rolnya. Ada ni buku baru. Buku apa Dr? Himpunan Titah. Allahu Akbar. 63 titah tentang MIB. Kalau saya mencari sendiri, dah siap tu. Allah bagi dengan buku itu sekaligus. Itu yang dikaji. Kata Prof, ini kalau game katanya sudah checkmate. Seolah-olah kena buka jalan. Dalam hati, walaupun Allah menahan nikmatnya tu perlahan, lambat di ujung sampai kita ni benar-benar stres. Tapi at the end, bantuannya tu melebihi daripada mencukupi. Ngalih ngalih. Tapi ngalih tu berbaloi. Okay? Ngalihan tu berbaloi. Sebab part time kan. Jangan minta-minta lah belajar part time. Macam bis kita ni saya salut ni. Betulnya berehat benih. Habis kita berehat mana kami mengajar ni. Pertama tu semangat. Kalau saya jumpa bis diorang pengiran apa. Dari yang datang tu kan. Bis kita ni cuba terberehat. Kami ni dah dubah ilmu bastatnya. Takkan menimba ilmu ni. Sudah tu yang kami padahkan arah rais. Allah. Saya padahkan arah rais kami. Juga ni yang karang turun. Daripada asas 1, asas 2, lanjutan 1, lanjutan 2. Takhtim. Banyak sudah. Alhamdulillah. Artinya ilmu Allah tu. Jadi Alhamdulillah lah. Dulu mana orang kan mau belajar ni kitab laman ni. Orang mau ni. Kaning orang melihat. Tulisannya tu coba. Gani yang saya punya ini putih tu juga. Patutnya yang bisa yang ada bis kita tu kuning. Tu baru ya. Nampak lama itu baru namanya kitab kuning. Yang bis kita belajar kitab kuning ni yang ada panggil lah. Bukan otak kuning Kitab kuning. Kitab ini jangan je salah beritahu orang awam Kami belajar kitab kuning. Baik lagi tu. Yang kitab Tauratnya tu sakit kepala tu. Kita mengajar kandinya kitab Taurat. Misalnya. Nah, saya ada ilmu tu kitab Taurat tu. Kitab turas. Ia dimelayukan tu payah apa? RTB balik-balik tu bertanya. Ustaz,
Macam mana menyebut ni? Turas. Oh, nya pikir Tauratnya. Bukan, kitab lain tu. Okay. Yang ketiga adalah membayarkan serta malu. Solat kita ni tu kerana kita ni melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita ni terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi jarang kita ni mengadukan pada solat kita ni. Melainkan kita ni solat hanya kerana banyaknya permintaan kita ni. Kenapa Nabi ajar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tani minta, ya Allah, minta kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Cukup atau that's it. Kalau sudah kebaikan itu merakat arah diri kita ni, apa lagi yang kita ni minta? Tapi manusia tetap manusia. Tidak pernah cukup. Banyak permintaan kita ni, silakan. Sebab Allah suka mendengar kita ni meminta. Allah suka mendengar kita ni meminta. Allah suka mendengar kita ni merintih. Kadang saya tanya diri saya. Banyak kita ni sepanjang kita ni solat, kalau kita ni mendengar hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Banyak Nabi menangis waktu Nabi solat. Kita ni, berapa kali kita ni menangis waktu kita ni solat. Keras hati kita ni waktu kita ni solat itu kadang-kadang. Okey? Itu boleh kita ni wujudkan rasa ni. Rasa ni sebab memahami. Ni 4 hakikat ni. Kalau kita ni tahu 4 hakikat ni, kan kita ni rasa sedih. Ya Allah, selama ni aku solat macam mana? Apa yang ku minta aku solat? Berdiriku ni pun kadang-kadang ku malaskan berdiri. Ramai, bukan sedikit, ramai yang solat duduk sudah. Kita tahu kelebihan kita ni berdiri, dan apabila kita ni sujud, kepala kita ni sujud ke tempat sujud itu pun ramai yang tahu. Sebab solat dengan cara duduk ni mudah. Saya lihat kadang-kadang muda-muda masih, tapi sembahyang di kerusi. Saya lutut, Ustaz, Dato'. Oh, okey. Dahan cepat sembuh, insyaAllah. Main futsal kejumpahan orang yang sama. Benar, pelang kali tu mungkin futsal itu ia dah sujud bah. Ia dah melipat kakinya tu. Tapi ada benda-benda yang kita ni boleh buat. Kenapa sembahyang kita ni pandang ringan? Sebab itu nikmat yang paling besar. Sujud tu nikmat yang paling besar. Yang meninggalkan segala keegoan kita ni. Yang mengatakan kita ni hebat. Akhirnya kita ni pun mencium tanah. Untuk kita ni merasa diri kita ni itu berada di bawah. Itu kita ni membayarkan serta malu kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ni buat itu adalah kerana Allah, betapa banyak nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ni. Dan keluar kita ni dengan rasa takut. Kita ni solat keluar dengan rasa tak ada rasa apa-apa kadang-kadang. Satu mati yang dicemburui orang yang mati waktunya solat itu kan. Allah, saya matinya ni. Tadi habis solat ada rasa takut. Patutnya yang kita ni takuti, aku melakukan lagi maksiat, aku buat lagi dosa. Okey, fine. Ceritanya macam mana? Kadang macam mana kita ni akan mewujudkan rasa malu? Kalau kita ni sama manusia, balik-balik kita ni minta tolong. Bercakap pindah kita ni. Kau ni hari tu aku tolong sudah. Hari ni minta tolong kau lagi. Masalah yang sama. Cuma tujuan kita ni dengan Allah Ta'ala. Kan ada rasa malu kita ni. Itu Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah yang dibuat perumpamaan oleh orang-orang lama. Pendekatan yang diberikan. Simple, short. Tapi memberikan kesan kepada kita ni. Apa hakikat solat yang sebenarnya itu. Okey. Seterusnya. Baru solat. Pukul 9 dia. Bermula tiang sembahyang itu 2 perkara. Tiang. Dan ini biasa tiang rukun Islam itu tiang agama. Ini sembahyang pun ada tiangnya. Apa tiangnya? Pertama, bisa kita baca khusyuk, yakni tetap sekalian anggotanya. Kedua, sudah paham?
Sudah faham yang kita ni baca selama ni tentang apa makna doa iftitah kita ni, apa makna bacaan sujud kita ni, apa bacaan setiap surah yang kita ni baca. Khusyuk yang pertama ditekankannya. Tiangnya yang pertama khusyuk. Kalau kena tanya macam mana khusyuk, kita ni hadirkan hati kita ni semata-mata kerana Allah dengan membaca surah-surah dalam Al-Quran dan zikir-zikir yang tertentu. Faham tentang apa yang kita ni baca. Allahu Akbar. Dalam hati kita ni Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Artinya kita ni mendengar, Allah mendengar segala puji-pujian. Itu secara umumnya. Ni khusyuk. Tetap sekalian hati kita ni, anggota kita ni, mata kita ni. Ini yang benda yang menarik juga. Akal dengan hati mana berperanan. Saya baru tahu juga mengenai dengan fuad ini, hati dengan akal ini ada perbahasan yang panjang lebar. Akal kita ni mengatakan indah masuk akal. Tapi hati kita ini menerima. Dan keluar air mata kita ni kerana kesedihan. Contoh, melihat cerita-cerita India, kadang-kadang yang 3 jam itu kan. Menangis kita ni. Ada yang menangis tu melihat cerita Kabikushi Kabigam, Kahulnahu, apa lagi tu. Akal kita ni katakan logik baca cerita tu, lakan mati-mati tu bah. Istilahnya cuma tu kan. Ani headshot masih lagi boleh membagi kata-kata akhir. Menangis dong kita ni. Membayangkan tu. Mana peranan akal dan hati di sana? Saya mau membincangkan panjang lebar. Seolah-olah bertentangan. Akal mengatakan ini logik ni. Tapi melihat juga. Tapi jangan cerita Brunei ni. Film Brunei atau film Melayu ni buat yang macam mana ni. Confirm kena petikaikan ni. Ya tu ni. Okay. Khusyuk tu tetap. Artinya anggota kita ni, tubuh badan kita ni semua. Hadir hati kita ni semata-mata kepada Allah Ta'ala dalam sembahyang kita ni. Dan kata Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, satu juga ulama yang bermazhabkan Syafi'i. Okay. Apa katanya? Bermula barang siapa tiada tetap anggotanya dalam sembahyangnya itu, tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya, maka yaitu terlebih sekira membawa kepada siksa yang amat besar pada hari kiamat. Ini ulama. Kita ni dah khusyuk sembahyang kita ni, cuai dalam sembahyang kita ni, yang paling penting di sana hati kita ni, maka akan besar siksanya pada hari kiamat. Syahdan sabda Nabi SAW artinya bahawasanya seorang hamba Allah bersungguh-sungguh berbuat sembahyang itu, maka disuratkan daripada dosanya yang amat besar sebab tiada hadir hatinya dalam sembahyang. Okey, ini peringatan kepada kita ni. Adapun hanya saja yang disuratkan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang itu, barang yang hadir hatinya itu serta khusyuk dalam sembahyang. Lepaskan diri kita ni daripada siksa ni, jawapannya perlu hadir dalam hati kita ni khusyuk dalam sembahyang. Macam mana cara khusyuk? Wallahu a'lam. Masing-masing ada caranya. Tapi ulama-ulama kita ni mengajar untuk kita ni khusyuk, biarkan kita ni bersedia benar-benar untuk solat. Salah satunya adalah berudu lebih awal. Selepas kita ni berudu, tidak perlu lagi untuk kita ni berkata-kata. Ada dalam kitab yang lain menjelaskan adab waktu kita ni kan solat.
adalah apabila ia telah berudu dari rumahnya sampai kepada tempat untuk solat, ia sudah dikira sebahagian daripada solat. Jadi ia tidak berkata-kata. Makruh pada ketika itu untuk ia berkata-kata ataupun bercerita-cerita. Ini adabnya. Satu besar pahalanya kan kita ni berudu dari rumah kan sembahyang. Enggaknya macam cumanya ni tujukan kacau bah. Anu banyak. Kita ni kan dia beritahu bodoh aku sudah ni. Dan kan sembahyang itu sudah ada terong datang, bawa kita ni bercerita apa kadang-kadang. Tidaklah membatalkan. Cuma barangkali adabnya tu satu adabnya tu perlu dijaga. Okey? Itu alhamdulillah kita ni pada bab solat. Bab zakat. Jangan tu dulu deh. Bab solat saya dulu. Bab zakat terus melangoi itu macam tarik nafas dia sudah. Bab solat sudah sangat rasanya tundun ni. Okey. Bab zakat akan dijelaskan minggu depan insya-Allah. Untuk hari ini kalau ada sebarang kemusykilan berkaitan dengan bab solat, silakan. Tadi ada masa lebih kurang 9 minit lagi. Ataupun perkongsian, kita boleh tanyakan. Macam saya bagi tahu, saya dapat jawab, saya jawab. Ini saya dapat jawab, saya bawa. Minta homework lah. Minta homework saja. InsyaAllah nanti setelah ni saya sharekan. Saya bagi arah saya sharekan arah bis kita. Jangan tersusah hati. Saya sharekan. Untuk bis kita. Tapi ini kadang-kadang ada typo apa juga. Atau akan dibetulkan. Okey, ada pertanyaan? Silakan. Jangan tanya banyak-banyak. Saya terjawab sekarang. Tak. Ustaz ni. Yang bertanya ni, boleh digunakan dalil Malaikat Jibril apa ni? Malaikat Jibril bertanya pada Nabi. Okey. Bukan pula malaikatnya, jangan tersalah Kadang ada malaikat di sini ni. Ada. Malaikat ada, tapi ini nampak. Bahasa Sanskrit lama. Soalah, lulus. Siapa masuk tu? Ikut bertanya tu. Ikut ada orang tadi. Okey, baik. Hujan tu lagi. Ini baru tadi berdoa. Itu makbul insyaAllah. Itu tu. Yang selalu kita ni hadapi perkataan solat dengan sembahyang. Ada yang indah menerima perkataan sembahyang ini kerana ia berasal daripada bahasa Sanskrit lama yang menunjukkan kepada apa yang kita ni sembah. Sembahyang itu apa yang kita ni sembah bah. Jadi indah bolehnya digunakan. Cuma ini hanya dari segi pandangan orang berkaitan dengan penggunaan kata. Saya sendiri secara peribadi lebih menggunakan solat. Okay. Dari segi penggunaan bahasa, apabila kita ni sebut sembahyang, adakah pandangan bis kita akan berubah sembahyang itu kepada membuat benda-benda yang lain? Indah kan? Sebab automatically kita ni tahu sembahyang itu solat 5 waktu. Dan ini yang saya garamati ni, bukan orang garamati. Hashtag claim ni wah. Kan banyak kan mengklaim seolah-olah Islam ni nada bah. Nada yang Islam punya ini nada. Sembahyang itu sama menggunakan. Sama je dengan kepada perkataan ilah kan. Ilah itu adalah yang disembah kan. Sebab itu nama bagi yang disembah khusus untuk Allah adalah Allah tu. Lafzul Jalal lah. Okay. Jangan digunakan bahasa ni. Dulu askom semua sekali bahasa Israel wujud. Kenapa semua kan di akhir-akhir ini Maulud Nabi sama seperti perayaan Syiah dan sebagainya. Yang jadi masalah ni yang mengait-kaitkan ni. Sedangkan kalau kita ni sebut tahlil umpamanya, dan ni sebut tahlil, tidak ada pun unsur-unsur di dalam tahlil itu yang akan membawa kita ni keluar daripada agama Islam dan sebagainya. Apabila kita ni begitu, sembahyang
Solat sembahyang tah contohnya, sembahyang tah. Ada orang ke gereja. Kalau itu ada perlu tah kita ni atau masanya barangkali kita ni kutukar terma tu. Banda kau sembahyang ke bandar ya arah tepi kong Cina tu. Atau there is something problem tu. Okay. Siapapun menggunakan terma tu. Tapi yang akhir-akhir ni kecuali yang kita ni marah. Apabila penggunaan kalimah Allah tu. Okay. Indonesia, Kristiannya akan menggunakan kalimah Allah itu untuk Tuhan bis dia jua. Tapi bukan Allah yang kita ni sembah ni. Tu baru boleh marah. Mana klaim ni? Sebab sudah dijawab sebetulnya. Yang Berhormat PN Mufti pun sudah menjawab mengenai itu. Perkataan itu memang dari dulu sinonim. Kalau bis kita rujuk pun bahasa, ia akan menggunakan ritual yang dilaksanakan oleh umat Islam. Tapi lurus tu, ni cikgu tu tadi, Ustaz. Isu yang macam mana yang sering ditimbulkan? Bagaimana orang yang baru akan mengenal Islam jadi confused dia? Confused. Ini tentu belajar nak mau. Kalau memberikan marahan kadang-kadang belajar nak mau. Yang viral diambil. Semua lagi diterima bulat-bulat. Yang sangat kita ni. Sangat tu. Macam yang saya dulu katakanlah waktu bulan Ramadan, isu yang paling hangat kena ceritakan kan masuk 10 terakhir. Bukan pasal 10 terakhir tu. Pasal nak bulan dah nampak-nampak. Kalau kita akan bertanya, kenapa nak bulan depan nampak ni, orang depan ni yang dipertanggungjawabkan ni. Tanya ke dia. Rusakkannya terupung orang Brunei ni. Satu. Yang kedua, mana akan melawan terupung tu dengan kuasa Allah Ta'ala? Ya Allah, ni saya jauh pandangan orang ni. Pandangan stigma masyarakat tu. Okay. Tapi insya-Allah kita ni jawab dengan hikmah. Kita ni jawab dengan hikmah setiap pertanyaan itu. Perkataan salam pun nampitnya. Perkataan salam pun nampit. Dikatakan membawa kepada kecelakaan. Allahu Akbar. Ini dari mana boleh salam itu membawa kepada? Okey. Hati-hati. Etianya terma. Satunya saya sama macam amin. Sama macam amin. Ejaan amin jangan salah. Ni saya yang buat ayatnya. Jangan salah. Andai kata menggunakan A-M-I-I-I-N akan membawa makna ni. Kalau ejaan amin dibuat A-M-I-I-N akan bawa kepada makna ni. Kalau 3 A-nya, 4 I-nya. InsyaAllah. I-N-S-Y and I-N-S-H-A. Saya bukan kepala. Ini saya. Dah kena mengena tu. Kalau bahasa Arabnya salah barangkali. Orang dah pandai bahasa Melayu pulang tu. Ada cikgu bahasa Melayu di sini. Yang cikgu bahasa Melayu tahu tu. Siapa yang buat namanya double A, double I apa tu. Setiap huruf vokal ataupun konsonan dalam bahasa Melayu akan disebutkan. Ini macam-macam. Nisa, N-I-I-S-A. Ada bunyinya Nisa tu. Ni-I-Isa tu. 2 I-nya. Itu ilmu Allah luas. Artinya ilmu Allah luas. Saya mengajar bab tulisan Jawi, kata saya, macam mana kita ni kan mengaitkan Jawi ini dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dalam ejaan Jawi ataupun tulisan Rumi akan ada ipepet dan italing. Ipepet dan italing, bunyi italing ini lebih kepada bunyi A, kan? Dia yang disebut I. Apabila kita ni membuat satu converter Rumi ke Jawi, setiap ada ejaan I, B-E, contohnya bergawan, sepatutnya I pepet di sana, B-E-G-A-W-A-N. Apabila dikonvert, ia akan menukar kepada huruf Ya. Bermakna, masih terdapat manusia itu sendiri yang mampu menyemai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Sebutan di Dani. Dia dah clear. Sampai karangan ni, payahkan mengkonvert tu. Akhirnya kita ni perlu tahu sendiri. Okay? Sebab itu, bis kita belajar ilmu ni, apabila kita ni belajar ilmu, tujuan kita ni bukan hanya setakat tahu. Tapi yang kita ni inginkan adalah kita ni mengenal Allah lebih dalam. Mengenal Rasulullah SAW. Bukan barangkali kita ni sudah tahu, ataupun kita ni baru tahu, tidak. Tapi ini mungkin ruang dan peluang Allah memanggil kita ni.
Allah menjentik hati kita ni untuk kita ni lebih kenal Allah. Berapa tahun sudah umur kita ni, tapi rupa-rupanya bab solat masih banyak yang kita ni dah tahu. Saya sendiri pun, dan saya mengatakan saya tahu keseluruhan. Syukur juga saya mengajaran ni. Sebab saya pun membaca, saya pun membuat reference, saya pun buat rujukan, dan kadang-kadang ada ilmu baru juga. Satu saya kongsikan ada habis kita. Kita ni akan belajar sepanjang hayat. Kita ni akan belajar untuk kita ni melihat bahawa ilmu Allah itu cukup luas. Dan sebab itu juga membawa kepada penjelasan kitab ni, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud, itu indahkan sah ibadah kita ni tanpa kita ni mengetahui pencipta kita ni. Okey, baik, alhamdulillah, tepat masa pukul 9. InsyaAllah kita ni akan jumpa lagi pada minggu hadapan berkaitan dengan bab zakat. Bab zakat. Untuk akhirnya barangkali saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata, barangkali ada pebunan yang kadang-kadang tanpa disengajakan mengguris perasaan kah apakah, saya mohon maaf. Dan sama-sama kita ni membaca tasbih kifarah serta surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.